Selamat datang ke episod yang kedua podcast Belia Sabah Profesional dibawakan khas oleh Majlis Belia Sabah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia diucapkan kepada panel jemputan kita, para penonton dan para pendengar yang bersama dengan kita, di mana sekarang kita telah pun berada di slot yang kedua. Bagi mereka yang tidak tahu, sekarang kita berada dalam program podcast Belia Profesional siri yang pertama yang julung-julung kalinya dilaksanakan ataupun dianjurkan oleh Majlis Belia Sabah. Jadi di slot kita yang kedua ini, tadi di slot pertama kita membawakan NGO daripada Angkatan Belia Islam Malaysia. Jadi di slot yang kedua ini kita bawakan dua orang panel khas yang khusus untuk anda daripada Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaysia Sabah. Ya, betul. Jadi sebelum podcast kita bermula, baik kiranya saya memperkenalkan serba sedikit latar belakang kedua-dua panel kita pada hari ini. Panel yang pertama, cantik manis, iaitu Saudari Nur Izzah Syafiqah binti Redwan, merupakan Exco Publicity dan juga Kewartawanan MPP UMS. Manakala seterusnya panel yang kedua, kita boleh kata lencai. Betul ke? Okey, Saudara Tioh Kok Tioh yang merupakan Exco Akademik dan juga Karier Majlis Perwakilan Pelajar UMS. Jadi kedua-dua panel kita sihat? Ya. Jadi dua-dua panel daripada kampus? Ya. Daripada kampus. Okey, jadi boleh kita terus mulakan dengan sesi diskusi kita pada slot yang kedua ini. Jadi saya teruskan kepada panel kita yang pertama. Boleh kalau saudari memperkenalkan apa itu MPP dan bagaimana MPP ini sebenarnya berperanan kepada mahasiswa. Mungkin sebahagian belia di luar sana tidak semua berada ataupun sambung belajar, berkecimpung dalam dunia pembelajaran ini. Jadi mungkin diorang pun boleh tahu apa itu MPP dan bagaimana MPP ini berfungsi. Teruskan saudari. Okey, terima kasih saudari. Majlis Perwakilan Pelajar MPP ataupun Kesatuan Pelajar ni merupakan satu badan untuk mahasiswa semula. And untuk pengetahuan semua juga, setiap IPT ataupun IPTS juga mempunyai MPP diorang sendiri. Jadi penumbuhan MPP ni dekat setiap fakulti adalah bermula daripada sejak tumbuhnya IPT itu tersebut. And MPP ataupun Kesatuan Pelajar ni juga bertindak untuk mewakili pelajar dalam segala hal ataupun menyuarakan isi hati serta pandangan. Orang kata MPP ni juga macam orang sebagai satu pihak untuk membantu pihak pengurusan juga dari segi untuk membantu mahasiswa melalui hal-hal kebajikan diorang semua. Okey, baiklah. Terima kasih di atas penerangan saudari tadi. Jadi macam yang kita tahu sekarang ni, kebanyakan institusi akan membuat PDP secara atas talian. Jadi kami pun ingin tahu bagaimanakah MPP khususnya di UMS sendiri dipilih dan juga cara pemilihan ketika fasa pandemik. Adakah secara atas talian ataupun bersemuka dan macam-macam lagi. Boleh? Boleh. Memang tiada nafikan sebab semua banyak institusi pendidikan tinggi kan mereka beralih kepada PDP atas talian. So memang juga sama proses pemilihan raya atau kami panggil pilihan raya kampus yang dilakukan OC ya. OC mereka tu JPRK Jawatan Kuasa Pilihan Raya Kampus. Mereka tu telah merubahkan semua aja beralih kepada online. Tapi proses pilihan raya tu sebenarnya sama, di mana pendaftaran calon tu bermula dengan transaksi cagaran. Lepas cagaran tu lulus, JPRK luluskan, kami akan mendapat borang penamaan calon. Lepas tu kami akan sebab untuk mengisi borang tu juga ada banyak syarat dia. Kena macam size dia yang sama, font pun yang sama. Lepas tu mereka akan periksa. Lepas periksa baru lulus yang tu, baru kami akan beralih kepada apa yang dipanggil sebagai penamaan calon, di mana GPRK mereka mengadakan satu sesi penamaan calon. Dalam sesi itu akan ada pencadang dan penyokong. So lepas sesi itu hari pertama biasanya pada hari Isnin. So seluruh proses pilihan raya itu
penamaan calon hari Isnin, lepas tu rapat umum 3 hari seterusnya. Mungkin Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumaat tu lah keputusan pilihan raya akan keluar. Berapa peratusan undi dan semua tu. Begitu. Jadi nampaknya tidaklah serumit yang difikirkan bagi pencalonan, cara kita nak memilih perwakilan pelajar di kampus. Itu mungkin cara di UMS. Sebab kita sudah pernah berubah daripada pandemik, sekarang dah kita ke arah endemik, kita mungkin dah boleh kembali kepada situasi asal kita. Jadi kembali kepada panel kita yang pertama, Saudari Iza. Jadi sejauh mana keberkesanan MPP sendiri dalam membawa suara mahasiswa? Sebab tadi saudari sendiri ada nyatakan kita ni sebagai pembawa kepada pihak atasan untuk membawa segala permasalahan yang berlaku dalam kalangan mahasiswa. Okey, untuk pendekatan dengan mahasiswa ni, kita ambil dengan keadaan sekarang sejajar dengan perkembangan teknologi. So kalau ikutkan perubahan teknologi ni, orang kata dia lagi memudahkan kami sebagai MPP untuk mendekatkan diri dengan pelajar. Contohnya ialah bila kita ada teknologi ni, kita lagi, orang kata memang lagi senang nak ada kontak rapat dengan tu, sebab ialah kita ada platform TikTok, kita ada platform Facebook, Instagram, WhatsApp tu pun everyone ada nombor-nombor dia sendiri kan. So daripada situ dia lagi, orang kata, memudahkan kita sebagai MPP untuk mendekatkan diri dengan pelajar. Contoh yang paling dekat baru-baru ni, MPP UMS baru saja buat town hall. Town hall ni berlangsung di kampus induk sendiri. Lepas tu akan ada di Labuan dengan Sandakan. So daripada situ juga dia lagi mendekatkan lagi diri kita dengan pelajar. So tak adalah terlampau selalunya kita akan konsep sebab yelah endemik sekarang ni kan. So orang akan cakap MPP bukannya buat kerja, korang pun buat kerja. Kadang-kadang orang kata kita ni tak rapat dengan student. So ini adalah salah satu inisiatif daripada Majlis Perwakilan Pelajar UMS sendiri untuk mendekatkan diri lagi. So daripada town hall tu lah kita orang dapat tahu masalah-masalah yang dihadapi, terutamanya disandarkan dengan Labuan. Bukan sandarkan dengan Labuan MPP tak buat kerja, buat. Tapi MPP diorang kita terhad sebab majoriti MPP adalah di UMS Induk, bukan Labuan dengan tu. FKL dengan FPL terlampau, tak adalah terlampau, dia minoriti lah antara semua. Okey, baiklah, terima kasih di atas pandangan Saudari Iza sebentar tadi. Macam yang kita tahu sebenarnya MPP ni adalah dari mahasiswa kepada mahasiswa juga. Jadi saya ingin bertanya kepada Saudara Tio, apakah antara cabaran yang dihadapi oleh MPP ataupun daripada Saudara Tio sendiri sebagai wakil mahasiswa ni untuk menjaga kebajikan dan juga kepentingan mahasiswa? Soalan yang sangat-sangat menarik, Saudari. Sangat menarik. So, cabaran dia pelbagai, tapi kalau nak dari segi cabaran, ada yang satu aspek utama, iaitu dari cabaran nak memenuhi segala keperluan mahasiswa. Sebab di UMS, khususnya UMS, kami sebagai MPP UMS lah, kami di kampus induk je ada lebih kurang sekitar 17,000 pelajar. So 17,000 ni banyak keperluan. So dari segi mungkin berlainan kaum ada keperluan lain, ataupun ada juga yang orang kurang upaya, ada juga mungkin orang yang duduk luar berbanding dengan yang duduk dalam kampus. So memang keperluan dan kebajikan mereka tu pelbagai. So kadang-kadang kami tak dapat sebagai wakil pelajar, kami tak dapat memenuhi segala kehendak ataupun aduan yang berlaku. So kami memang perantaraan, pertengahan yang macam Saudari Iza cakap tadi, dengan pengurusan dengan pelajar. So yang tu memang cabaran utama kami lah, untuk mengendalikan semua isu, cadangan, aduan, penambahbaikan yang diberi oleh student, kami bawa kepada pengurusan. Kadang-kadang pengurusan mereka ada sebab sendiri kenapa mereka berbuat demikian, yang telah mencetuskan ketidakpuasan. So yang tu memang berlaku tu. So kami pun MPP akan dapat kecaman, kritikan. So kami pun kena sabar je, sebab kami orang tengah, kami faham kenapa pengurusan buat demikian. So kami pun akan bawakan penerangan tersebut untuk menenangkan supaya semua mahasiswa mereka faham begini dan begini. So itu dua lah saya cakap macam cabaran utama kami lah. Begitu. Jadi
macam persoal jawapan yang diberikan oleh saudara tadi tu, memang kita boleh lihat itulah cabaran utama sebenar menjadi MPP, menjadi pihak tengah. Jadi baru-baru ni ada juga banyak permasalahan yang berlaku yang menimbulkan orang kata satu masalah integriti pelajar yang memburukkan imej sebagai seorang mahasiswa. Jadi mungkin saudari Iza boleh bagi tahu atau berkongsikan bagaimana MPP sendiri berfungsi dan bertindak untuk memasyarakatkan mahasiswa, mempunyai integriti yang baik, masih lagi menjaga imej sebagai seorang mahasiswa, tidak memburuk-burukkan diri, memburuk-burukkan imej IPT. Teruskan. Okey, terima kasih untuk soalan tu saudari. Okey, untuk soalan ni sebenarnya dia banyak pandangan yang kita boleh ambil. Dia ada pelbagai, even orang kata kalau kita buat ni pun bukannya diorang buat pun, tapi salah satu inisiatif untuk masyarakat mahasiswa ni paling dekat adalah orang kata dengan program Hikmat Community. So dengan program Hikmat Community ni dia lagi orang kata lagi boleh mendekatkan diri dengan pelajar untuk mendalami lah. Kalau lah katakan kadang-kadang pelajar mesti akan cakap macam ni, korang ni tak tahu ke aku yang susah? Kau tak tahu ke aku susah? Padahal sebenarnya kalau lah ikutkan logik, akal dan fikiran sebenarnya, jangan fikir kita yang susah. Sebenarnya ada lagi yang lagi susah daripada kita. So bila kita adakan program Hikmat Community ni, kita boleh mendalami lagi yang sebenarnya ada lagi yang susah. So kita pun akan memvalue diri kita lagi, macam kita sepatutnya hargai diri kita. Tak patut kita buat memfikirkan yang sebenarnya kita yang lagi susah daripada orang. So bila dengan ni kita pun akan orang kata bantuan kita ni kalau boleh lagi sumbangkan lagi kepada orang, why not kita sumbangkan lagi, kita macam berkongsi lah, macam orang kata sharing is caring. Okay, itu antara macam kira pahit manis dalam MPP tu jugalah untuk memasyarakatkan mahasiswa tu sendiri. Jadi sebagaimana yang kita tahu, MPP ni antara singkatan kepada Majlis Perwakilan Pelajar yang akan bertindak dalam mewakili pelajar untuk segala hal dan juga menyuarakan isi hati mereka kepada pihak atasan. Tapi ada macam segelintir mahasiswa, macam baru-baru ni kita ada terdengar tentang isu pelajar dan juga pensyarah UiTM yang telah tular dan menimbulkan kemarahan netizen dan juga pihak-pihak luar yang mungkin tidak tahu tentang cerita sebenar, sehingga menimbulkan spekulasi yang lebih teruk. Jadi bagaimanakah kami meminta pandangan daripada saudara Tio tentang MPP ni, bagaimana mereka membawa suara-suara mahasiswa ni ke peringkat yang lebih tinggi supaya mahasiswa itu tidak terabai dan juga mencari jalan meluah di media sosial. Sebab macam yang kita tahu sekarang ni semua orang ada media sosial, ada Instagram, ada Twitter. Jadi macam mungkin dari situlah akan menimbulkan spekulasi daripada penularan itu sendiri. Jadi apa pendapat saudara Tio? Jadi memang yang satu tu kita memang tak boleh halangkan untuk apa-apa penularan ataupun mereka nak luahkan isi hati mereka dalam media sosial. Apa yang kita boleh buat tu cuma nak kurangkan luahan dan penularan yang sangat-sangat banyak tu. Jadi apa yang usaha kami sendiri dari pihak MPP UMS, so sebelum saya pergi kepada usaha-usaha untuk bawa suara mahasiswa kepada peringkat yang lebih tinggi tu, saya terangkan sedikit saja kebiasaan apa yang berlaku masa kami nak bawa suara mahasiswa kepada pengurusan. Jadi kebiasaannya kami mahasiswa kan, mereka cuma akan personal, secara peribadinya mungkin dia akan jumpa saudari Iza, dia akan bagi tahu saya ada masalah ni, ataupun mereka akan isi borang dan platform aduan kami, begitu saja. So rangkaian ataupun reach out kami pun untuk dapatkan kumpulkan suara mahasiswa pun tak berapa banyak dalam aspek itu. Jadi salah satu inisiatif yang telah saudari Iza cakapkan tadi tu, town hall yang telah kami lakukan. Sebab sesi town hall tu secara berdepan kami buat secara fizikal, face to face. So mahasiswa sendiri boleh bangkitkan, tanyakan, menyoal dan memberi kritikan secara bersemuka kepada kami secara terus. Sebab dari sesi town hall tu
kami akan membuat memorandum untuk utarakan isu itu dengan cadangan solusi daripada pihak kami kepada pihak kolej kediaman ataupun pihak atasan universiti ataupun kepada pengurusan fakulti, berbeza mengikut skop aduan atau isu tersebut. Itu untuk keseluruhan universiti. Untuk membawa seorang mahasiswa ke peringkat yang lebih tinggi lagi, sekarang ni ada satu program baru, dia MPPS, singkatan untuk Majlis Perundingan Pelajar Sabah. So ini untuk peringkat Sabah, negeri Sabah. Kalau tidak silap saya, yang ni masih baru lagi. Yang tu untuk peringkat Sabah. Lagi satu tu peringkat kebangsaan, MPPK, Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan. Yang tu telah diinstitusikan. Maksudnya dia memang satu platform yang sangat-sangat legit di mana semua MPP daripada semua IPTA dia akan berkumpul, kalau tidak silap 4 sidang dalam setahun begitu, dan juga bila ada keperluan. So mereka akan berkumpul di KL, Kuala Lumpur, untuk membicarakan apa isu lain yang macam isu seluruh Malaysia untuk bawa kepada kementerian dan sebagainya. Untuk MPPS tu dia masih satu program lagi, belum diinstitusikan. So itulah beberapa benda, dan juga MPP kami sendiri, presiden kami, timbalan presiden, mereka pun bagian aktif dah untuk memasuki platform-platform MPPK dan lain-lain sebagainya. Jadi harap itu menjawab soalan. Kiranya macam banyak jugalah inisiatif yang MPP lakukan untuk menyuarakan isi hati setiap daripada sahabat-sahabat mereka tu. Ya, kita tak nampak. Ya, betul-betul. Tapi walau bagaimanapun, mungkin tetap akan ada kesukaran untuk kita menyuarakan isi hati mereka tu kepada pihak atasan. Jadi bagaimanakah MPP UMS sendiri melayan kerana birokrasi universiti dalam usaha untuk membantu sahabat mahasiswa dengan sebaiknya? Sebab macam mana yang kita tahu, mungkin setiap perkara tu kita perlu melalui prosedur yang tersendiri, yang betul, perlu melalui MPP dulu, lepas tu barulah kepada hal ehwal pelajar dan juga barulah kepada pihak atasan. Jadi apa pendapat saudara Tio ataupun mungkin saudari Iza sendiri tentang perkara tersebut? Mungkin ataupun kedua-dua panel boleh beri pendapat masing-masing. Tio dulu, Iza dulu. Iza dulu Okey, untuk kerana ni kan, kerana birokrasi ni bukan saja ada dekat dalam universiti. Akan tetapi birokrasi ni juga ada dalam satu dia macam satu permasalahan yang sistematik yang sudah lama wujud. Dia dah lama wujud dekat mana negara pun ada, terutama negara barat lah. Kalau ikutkan pendapat Iza, dia sebenarnya kita kena tengok daripada dua-dua segi perspektif, antara positif dan negatif. So maksud dia macam, yelah, setiap orang akan ada kelebihan, kelemahan. So memang kita kena tengoklah sebagai pemimpin pun memang, patut ke tidak kan, macam ya ke tak kan. Banyak benda perlu fikir. Yes. So kita ambil daripada contoh positif, daripada sudut positif ni, birokrasi ni dia memberikan satu impak ke dalam menjalankan tugas-tugas yang dilakukan seperti berorganisasi, teratur dan bersekutu. Lepas tu ia juga mungkin boleh meningkatkan lagi meningkatkan lagi efisien sesebuah organisasi untuk menghasilkan sesuatu outcome yang diharapkan. Namun kalau kita melihat daripada segi kekurangan dia pula kan, di sebalik birokrasi ni dia mesti akan dipengaruhi oleh politik. Politik. Kalau tengok pun macam mesti akan ada apa-apa isu pun, tak kisahlah masalah negara kan, macam ni mestilah isu politik ni mesti sebab politik. Ini mesti politik. Mesti tak akan asing daripada mulut kita untuk menyebut perkataan politik. So bila dah pengaruh dengan politik ni, pekerja kita ni pun kadang-kadang dia tak berfikir, dan dia akan, orang kata ikut je. Orang kata paling ringkas lah, kadang-kadang kalau dekat kita orang punya confession ke apa, MPP ni adalah pak turut. Betul. So kadang-kadang bila dah ada ikut birokrasi ni, memang orang kata mengikut je lah arahan orang atasan tanpa berfikir kadang-kadang. So kadang-kadang keputusan tu memang selalunya tak mesra lah. Memang kadang-kadang tak mesra dengan majority, and dia tak pernah
menyantuni pun langsung daripada pihak kita sebagai seorang mahasiswa. So dekat sini kita anggap sebagai Majlis Perwakilan Pelajar untuk menjadikan satu orang kata agent of change dalam setiap pembuatan keputusan pihak universiti. Macam Tio katalah, bila town hall tu akan kita buat memorandum, daripada situ solusi kita cari jalan penyelesaian daripada setiap permasalahan. So daripada sini bila kita buat town hall, kita akan kita akan check lah, oh patut ke tidak kita buat, and isu tu juga akan jalan penyelesaian ni juga akan dibawa kepada pihak atasan. Kadang-kadang pihak atasan dia ada jawapan dia, maybe jawapan dia kadang-kadang tak sedap lah kita dengar, macam tak memuaskan. Macam kalau kita bukan Majlis Perwakilan Pelajar, kita sebagai pelajar pun yang dengar macam kenapa jawapannya begitu, kenapa macam tu. So bila kita sendiri sediakan yang orang kata yang paling sesuai dengan pelajar, sebab MPP pun adalah pelajar juga, MPP bukan pekerja, bukan apa. So daripada situlah orang kata, oh maybe jawapan kita ni, so kita bolehlah fight untuk pihak atasan untuk mengatakan sebenarnya mahasiswa nak begini, mahasiswa nak macam ni, mahasiswa tak nak macam ni. Kalau macam ni bukan di sebalik pihak kita. Kita pun MPP bukan nak katakan yang kita akan sentiasa berada di sebelah kanan pentadbir. Kita sebenarnya orang kata kita adalah orang yang dipilih oleh mahasiswa. So daripada situlah kita macam, oh anything kita akan fight. So kalau nak menuntut semua keputusan yang dibuat oleh pihak universiti ni, kadang-kadang memang Tio cakap lah, kena merujuk kepada MPP terlebih dahulu sebelum keputusan tu dia orang kata diimplementasikan kepada semua golongan. So kalau kita berada kat dalam diorang pun kadang-kadang takut dia memerangkap kita sendiri. Betul. Okay, jadi mungkin saudara Tio ada pendapat juga tentang kita punya persoalan yang terakhir ni lah. Memang ada tu berbeza-beza pandangan kan, sebab soalan ni kerana birokrasi. Mana-mana organisasi pun ada. Mungkin dalam kami pun, sesama kami pun ada tu. Jadi saya cuma tambah sedikit daripada penerangan saudara Iza. Kerana birokrasi universiti, setahu saya kami ni memang pelajar lah. Kami MPP juga pelajar. Kami ada kerja khusus, kami perlu hadiri kerja. Kami juga bayaran sama macam mahasiswa. So apabila pun setiap kali kami buat berjumpa dengan staf pegawai, buat kunjungan hormat dengan jabatan yang ni, yang tu, kami kena bersedia dulu. Sebab kerana birokrasi ni, salah satu impak negatifnya dia melambatkan proses kan. So jadi bila kami MPP ni nak bawa apa-apa cadangan ataupun inisiatif baru tu, kami memang kena siap. Macam town hall tu kami dah tahu, student ni mungkin ada isu yang kami tidak tahu. So kami akan usulkan buat satu macam proposal ataupun satu usul baru dengan impak positif, negatif, apa hasil akan dapat daripada buat yang ni atau buat yang tu. Jadi kami sediakan begini dulu, terus kepada pengurusan yang atasan lah, yang pengurusan atasan tu ataupun dengan lembaga pengarah universiti, begitulah yang betul-betul orang panggil pihak atasan lah itu. Yang tu secara terusnya untuk mengurangkan kerana birokrasi ni. Sebab kami pun kami ni satu sesi je. Setiap sesi kan MPP akan berubah. So untuk pastikan apa yang kami cuba capai tu lebih cepat, lebih tepat lah. So MPP setiap orang pun kami ada manifesto sendiri untuk capaikan setiap tahun. So 1 tahun sebenarnya sangat limited bah. Kurang masanya untuk kami nak buat banyak benda. So itu salah satu cara lah untuk kami mengendalikan kerana birokrasi universiti. Kami usulkan betul-betul siap sedia. Lepas kami usulkan tu, kami akan sentiasa buat susulan, follow up dengan staff atau ketua yang terbabit untuk teruskan lah, kurangkan masa untuk pemprosesan dia. Itu je lah. Jadi itu pandangan yang diberikan oleh dua-dua panel kita yang juga merupakan mahasiswa. Kita pun pelajar. Jadi sesi luahan. Jadi sesi luahan sebenarnya. Kesian. Jadi jangan tekan MPP. Sebab tadi saudari Iza pun ada cakap berkenaan kita sentiasa memihak kepada mahasiswa. Kita
macam politik kan, daripada mahasiswa untuk mahasiswa gitu. Jadi betul, itu memang akan sentiasa berlaku di mana-mana organisasi berkenaan tentang kerana birokrasi yang melambatkan permasalahan kita untuk diselesaikan. Jadi sebelum kita menamatkan sesi slot kita yang kedua yang saya rasa agak ringkas tapi padat, mungkin dua-dua panel kita boleh sampaikan kata-kata penutup untuk belia ataupun mahasiswa yang di luar sana mungkin yang akan berkecimpung, yang akan masuk ke dalam IPT tak lama lagi. Mungkin ada pesanan untuk adik-adik ataupun belia di luar sana. Teruskan. Baik. Jadi kata-kata akhir kan, saya mulakan dulu kepada golongan belia ataupun yang akan masuk Institut Pengajian Tinggi lah. Masa kamu masuk tu, IPT, universiti ataupun college mana-mana institut kamu masuk tu, memang banyak peluang dalam tu. Dari segi dalam fakulti ataupun mana-mana club universiti lah kamu nak masuk. So, ceburilah peluang tu sebab orang panggil once in a lifetime opportunity lah. Okay, kamu masuk Menara Gading, buatlah banyak-banyak. Jangan berfokuskan saja kepada akademik begitu. Sebab akademik tu memang satu aspek je dalam hidup kita. So, kalau kamu nak masuk MPP pun masuklah. Dapat pengalaman tu, kena kecam semua tu. Berurusan dengan pihak atasan universiti semua tu. Memang kenangan pahit manis lah. So, kamu nak buat apa pun dalam universiti, kamu buatlah. Asalkan jangan yang salah lah. Nak timbul pengalaman tu buat saja sebab golongan belia dalam usia begini kan, kita sebagai belia youth, sebelum kita masuk alam pekerjaan tu kita nak buat apa, buat je. Itu je dari saya kepada saudari. Okey, daripada saya untuk semua golongan belia, tak kisahlah yang akan sambung belajar ataupun yang tak sambung belajar, bergantung kepada rezeki masing-masing lah. Sebab masing-masing punya minat. Kalau kita katakan yang belajar je, ada yang tak minat belajar. Ada yang minat kepada more technical. So, kepada semua belia sana, tak kisahlah apa yang korang buat, cuba buat yang terbaik and jangan putus harapan. So, itu sahaja daripada saya. Okey, insyaAllah. Jadi, mungkin itu sahaja bagi slot kita yang kedua bersama dengan Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaysia Sabah. Mungkin juga kepada mahasiswa-mahasiswa yang baru masuk ke UMS, bolehlah like, follow, sebab semalam pun saya ada tengok juga page MPP UMS. Jadi macam untuk dapatkan perkembangan terbaru, bolehlah follow MPP UMS dan jangan lupa untuk follow, subscribe, like dan share kita punya Program podcast Belia Profesional Sabah Siri Pertama. Terima kasih kerana sudi menonton bersama dengan kami. Nantikan episod seterusnya Podcast Belia Sabah Profesional.